Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini kita akan belajar modul 5 tajuk ledger, iaitu subtopik 5.1 ledger dan juga 5.2 sistem catatan bergu, dan ini adalah pengenalan kepada tajuk ini. Gambar berikut menunjukkan aksi pasukan bergu lelaki Malaysia dalam satu pertandingan badminton. Dalam perlawanan bergu, setiap pemain dikehendaki bekerjasama terutama dari segi pergerakan. Sebagai contoh, apabila seorang pemain bergerak ke kanan, maka seorang lagi akan bergerak ke kiri. Begitu juga dengan catatan dalam ledger yang menggunakan sistem catatan bergu, iaitu setiap urus niaga akan direkodkan sekurang-kurangnya dalam 2 akaun. Satu akaun akan didebitkan dan satu lagi akaun akan dikreditkan. Penyediaan ledger perlu direkodkan dengan mematuhi sistem catatan bergu untuk mengelakkan kesilapan dan ketinggalan catatan yang menyebabkan imbangan duga menjadi tidak tepat. Baik, apakah itu ledger? Ledger merupakan buku akaun utama untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga perniagaan. Akaun dalam ledger merupakan ringkasan urus niaga perniagaan yang tepat dan sistematik. Dan perekodan dalam ledger mestilah menggunakan sistem catatan bergu. Okey, seperti yang murid lihat, ledger terbahagi kepada dua, iaitu ledger am dan ledger khas ataupun kita panggil ledger subsidiary. Okay. Ledger am merekodkan semua akaun kecuali akaun belum terima dan akaun belum bayar barang niaga. Sebagai contoh, akaun hasil, akaun belanja, akaun aset, akaun liability, akaun modal dan akaun ambilan. Manakala ledger khas pula merekodkan semua urus niaga dengan akaun belum terima, iaitu jualan barang niaga secara kredit, dan ledger akaun belum terima dikenali sebagai ledger jualan. Dan juga akaun belum bayar, iaitu belian barang niaga secara kredit. Ledger akaun belum bayar dikenali sebagai ledger belian. Okey, format ledger pula terbahagi kepada dua, iaitu bentuk T dan juga bentuk lajur. Seperti yang murid lihat, bentuk T adalah seperti berikut dan bentuk lajur. Okey, bahagian debit atau kredit bergantung kepada jenis akaun yang direkodkan. Sebagai contoh, di bahagian debit akaun aset akan direkodkan dengan penambahan aset dan di bahagian kredit pula akan direkodkan dengan pengurangan aset. Klasifikasi akaun-akaun. Akaun terbahagi kepada akaun nyata dan akaun nominal. Ini adalah akaun-akaun dalam ledger. Apakah itu akaun nyata? Ialah akaun yang merekodkan semua aset perniagaan seperti akaun lengkapan, akaun perabot, akaun kenderaan, akaun bank, akaun tunai, akaun inventory dan akaun alatan pejabat. Manakala akaun nominal pula merekodkan semua item hasil dan belanja. Sebagai contoh, akaun belian, akaun jualan, akaun belanja am, akaun kadar bayaran, akaun dividen, akaun sewa diterima, akaun pulangan belian dan akaun pulangan jualan. Jadi, bagaimanakah kita nak merekodkan akaun-akaun ini ke dalam ledger dengan menggunakan sistem catatan bergu? Okey, sistem catatan bergu mesti merekodkan setiap urus niaga sekurang-kurangnya dalam dua akaun yang berbeza, iaitu satu akaun akan didebitkan dan satu akaun akan dikreditkan dengan amount yang sama. Okey, langkah-langkahnya ialah yang pertama, kenal pasti dahulu akaun mana yang terlibat dalam dokumen sumber atau penyataan urus niaga. Kemudian yang kedua, kenal pasti catatan akaun di bahagian debit atau kredit di kedua-dua akaun. Kemudian langkah yang ketiga, barulah murid rekodkan dalam akaun dengan lengkap, iaitu yang mengandungi tarikh, butir dan nilai urus niaga dalam wang ringgit. Okey, seperti yang murid lihat dalam contoh 2 ini, pada April 1, 2016, perniagaan memulakan perniagaan dengan wang tunai di bank RM30,000. Jadi,
akaun mana yang perlu didebitkan, akaun mana yang perlu dikreditkan. Okey, di sini sudah tertera jawapan. Akaun bank didebitkan kerana aset bertambah, manakala akaun modal dikreditkan kerana equity pemilik bertambah. Contoh lain, membeli barang niaga secara kredit daripada pembekas Sasha bernilai RM4,300. Akaun apakah yang terlibat? Di sini akaun belian didebitkan dan akaun kredit yang dikreditkan ialah akaun pembekas Sasha. Ya, jadi pembekas Sasha ini merupakan akaun belum bayar kepada perniagaan. Okay, contoh seterusnya, apabila perniagaan menjelaskan hutang kepada pembekas Sasha dengan cek bernilai RM2,000. Jadi, akaun pembekas Sasha sebagai akaun belum bayar perlu didebitkan kerana liability telah berkurang. Dan akaun bank perlu dikreditkan kerana aset telah berkurang. Okey, murid perlu ingat apabila membuat ledger, nilai antara debit dan kredit perlu diseimbangkan dengan amount yang sama. Okey, caranya ialah apabila akaun hanya mempunyai satu catatan sahaja, iaitu sama ada di sebelah debit atau kredit, okey, langkah yang pertama ialah perlu mengimbangkan jumlah di bahagian debit dan di kredit supaya sama. Kemudian meletakkan dua garisan di kedua-dua jumlah. Dan langkah yang ketiga, memindahkan baki akhir ke bulan hadapan. Okey, di sini ada baki HB dan baki BB. Baki HB merujuk kepada baki hantar bawah, iaitu nilai yang diimbangkan. Nilai imbangan, manakala baki BB ialah baki bawah. Okey, bagaimana pula untuk mengimbangkan antara akaun yang mempunyai catatan di bahagian debit dan di bahagian kredit? Jadi, perlu diimbangkan supaya sama. Okay, langkah pertama, mengimbangkan jumlah di bahagian debit dan di bahagian kredit mengikut jumlah yang paling besar. Kemudian, cari beza jumlah di bahagian debit dan di bahagian kredit dan jadikannya baki HB. Iaitu nilai imbangan tersebut perlu dijadikan kepada baki HB. Kemudian, baki HB tersebut dibawa ke bulan hadapan sebagai baki bawah. Okey, jika baki hantar bawah di bahagian debit, maka baki bawah di bahagian kredit. Dan sebaliknya, jika baki hantar bawah itu berada di sebelah kredit, maka baki bawah perlu berada di bahagian debit. Baik, jika akaun yang di bahagian debit dan di bahagian kreditnya sama seperti tertera contoh ini, ya, akaun belum bayar Amisha Collection ini, jumlah bahagian debit dan kredit dia sama. Jadi, murid perlu jumlahkan kedua-dua bahagian debit dan bahagian kredit, ya, supaya sama nilai dia. Okey. Nak mengimbangkan buku tunai pula macam mana? Okey, buku tunai ini jumlahkan di bahagian debit dan di bahagian kredit untuk lajur tunai dan bank dengan jumlah yang sama, iaitu pilih jumlah yang paling besar. Kemudian, cari beza baki untuk lajur tunai dan bank dan jadikan ia baki HB. Kemudian, baki HB tersebut perlulah dipindahkan ke bawah pada bulan hadapan dan jadikannya sebagai baki BB. Okey, sebagai pengenalan ini, cikgu akan berhenti sampai ini sahaja. Cikgu akan sambung dengan tajuk baki akaun-akaun ledger pada video yang akan datang, insya-Allah. Okey, semoga perkongsian ini bermanfaat. Jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.